Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sebelum kita mulakan berita pada hari ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Sila tinggalkan komen anda. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kemenangan besar bagi Anwar Ibrahim. Kemenangan besar bagi Pakatan Harapan. Kemenangan besar bagi Kerajaan Perpaduan Negara Malaysia. Buah fikiran daripada Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan juga Raja-Raja Melayu. Sebelum itu saya ingin ucapkan bilion terima kasih kepada seluruh viewer, subscriber yang sudah subscribe channel ini. Bagi yang belum, saya mohon untuk tekan butang subscribe, like dan share. Bantu channel kita ini supaya dapat berkembang menjadi suara yang jelas, yang besar, yang betul-betul akan dapat membawa pengaruh yang besar kepada suara rakyat dan boleh sampai kepada telinga Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan juga Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Kita impikan pada tahun 2023 Disember kita akan dapat 500,000 subscriber supaya kita jadi channel yang cukup berpengaruh. Bagi kamu juga yang belum jadi member, kalau ingin jadi member, saya alu-alukan kerana bermula tahun depan kita akan mulakan membuat souvenir, goodies dan giveaway kepada semua member dalam channel ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, terbaru, ini bagi saya adalah satu kemenangan luar biasa bagi Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Membuktikan bahawa semua tuduhan, semua dakwaan, semua yang diwar-warkan, ditakuti, ramai yang menyangka bahawa sekiranya Datuk Seri Anwar Ibrahim bekerjasama dengan DAP, maka orang Melayu susah. Lepas itu Islam pun jadi susah. Raja-raja Melayu jadi susah. Tapi ini kemenangan besar bagi Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia membuktikan bahawa semua yang suka mendakwa perkara-perkara yang belum tentu betulnya, kali ini dapat dibuktikan bahawa mereka salah 1,000,000%. Dalam MOU yang baru saja ditandatangani, Melayu, Islam dan Raja-Raja diambil kira dan dijadikan satu keutamaan paling utama di dalam memorandum itu. Siapa yang kata ini? Bukan Anwar Ibrahim. Bukan Anwar Ibrahim. Kalau Anwar Ibrahim yang cakap, mungkin ramai tak percaya. Tapi ini dicakap sendiri, diakui sendiri oleh bekas seteru utama Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan, iaitu Zahid Hamidi. Nah, tuan-tuan, 4 prinsip di dalam perlembagaan adalah menjadi antara perkara yang utama dan pertama yang telah disepakati di dalam perjanjian persefahaman antara gabungan kerajaan perpaduan yang telah dimeterai. Timbalan Perdana Menteri sendiri, iaitu Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, mengesahkan dan berkata bahawa segala kekhawatiran, segala yang dikhawatiri mengenai agama Islam, hak istimewa orang Melayu, kedudukan bahasa Melayu dan institusi diraja telah diambil kira dalam perjanjian tersebut sebagai perkara yang paling penting dan paling utama. Tuan-tuan dan puan-puan, ini membuktikan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah seorang Melayu yang baik. Dia seorang Islam yang sangat-sangat bagus. Dan dia adalah seorang rakyat jelata yang amat menjunjung tinggi perlembagaan, terutamanya kedaulatan Raja-Raja Melayu. Beliaulah yang satu-satunya pernah mengadakan perjanjian seperti ini, iaitu untuk mempertahankan agama Islam, mempertahankan keistimewaan orang-orang Melayu dan yang paling penting kedaulatan Raja-Raja Melayu. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada lagi Perdana Menteri yang pernah buat ini, sila nyatakan di ruangan komen kalau ada. Tetapi belum pernah ada orang yang betul-betul mempertahankan sehingga sanggup membuat perjanjian ini dengan semua
parti-parti yang ada di dalam kerajaan perpaduan. Ini semua adalah hasil buah fikiran daripada Kedua Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan juga Raja-Raja Melayu. Nak kata apa lagi? Kata Zahid Hamidi, Barisan Nasional, bagi Barisan Nasional, permufakatan ini telah diterjemahkan dalam satu persefahaman setelah satu proses artikulasi terhadap hal yang termaktub di dalam perlembagaan menjadi persetujuan bersama, katanya. Kata pengerusi Barisan Nasional itu selepas majlis menandatangani perjanjian berkenaan. 5 gabungan politik yang telah bersetuju dan telah menandatangani persetujuan itu adalah Pakatan Harapan PH, Barisan Nasional, Gabungan Parti Sarawak, Gabungan Rakyat Sabah dan juga Parti Warisan. Mereka menandatangani perjanjian persefahaman itu dengan kerjasama di Putrajaya bagi membentuk kerajaan perpaduan yang stabil. Perjanjian itu dimeterai oleh Setiausaha Agung Politik parti politik masing-masing, iaitu Datuk Seri Saifuddin Nasution PH, Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir BN, Datuk Seri Alexander Nantalinggi GPS, Datuk Masidi Manjun GRS, Setiausaha Agung Warisan Datuk Loreto Padua JR, dengan disaksikan oleh semua pengerusi gabungan parti politik tersebut. 5 pengerusi yang telah menjadi saksi sendiri kepada kejadian yang amat-amat bersejarah ini adalah Perdana Menteri sendiri Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang juga pengerusi Pakatan Harapan Ahmad Zahid Hamidi mewakili Barisan Nasional, Tan Sri Abang Johari Tun Openg untuk GPS, Datuk Seri Haji Jinor untuk GRS dan Presiden Warisan iaitu Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal yang turut menandatangani perjanjian itu yang disaksikan Setiausaha Agung Gabungan Terbabit. Sementara itu, Abang Johari yang juga adalah Premier Sarawak berkata kestabilan kerajaan menjadi keutamaan dalam perjanjian itu dan yakin Perdana Menteri akan membantu Sarawak dalam menyelesaikan masalah terutamanya pemulihan ekonomi selepas pandemik COVID-19. Saya pun berfikiran yang sama dengan Abang Johari, iaitu saya yakin Perdana Menteri kita akan dapat membantu Sarawak menyelesaikan masalah terutamanya pemulihan ekonomi, kerana beliau mempunyai satu tim, satu pasukan, satu kabinet yang cukup mantap, boleh dipercayai. Begitu juga dengan pegawai-pegawainya, begitu juga dengan pakar-pakar ekonomi yang ada di dalam kabinet seperti Rafizi Ramli dan sebagainya. Parti-parti Sarawak menerima pendekatan ini. Kestabilan Malaysia adalah keutamaan kami. Oleh itu, Anwar sebagai PM beri pandangan secara kolektif bagi pihak kami. Kami percaya dia untuk meneruskan agenda pembangunan, katanya. Tahun depan ekonomi kita tidak akan begitu baik. Kita memerlukan semua usaha ini untuk membantu Malaysia mendapatkan semula kedudukannya dalam ekonomi, katanya. Sementara itu, wakil daripada Sabah iaitu Haji Ji yang juga adalah Ketua Menteri Sabah menyifatkan perjanjian itu sebagai detik istimewa negara dan negeri di bawah bayu itu amat memerlukan suasana stabil dan perpaduan yang kukuh, terutama dalam aspek ekonomi, katanya, dan juga pembangunan di Sabah, sebuah negeri yang agak besar, dan inilah matlamat kita, dan saya yakin kerajaan perpaduan yang dipimpin oleh Perdana Menteri akan menjadi satu kerajaan yang kuat dan kerajaan yang diharapkan pelbagai kaum, katanya. Muhammad Syafiq pula turut berkata, perjanjian tersebut dapat memantapkan suasana politik dalam negara. Katanya, bila ada kestabilan, saya pasti ekonomi juga akan terus stabil. Salah satu perkara dalam kandungan perjanjian ini ialah perkara 9, iaitu semangat MA63 atau dikenali sebagai Perjanjian Malaysia tersirat dalam pembentukan kerajaan perpaduan, katanya. Tahniah diucapkan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita jumpa lagi. Bye-bye.